Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan bersama saya adalah jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Kita lihat dulu tajuk utama malam ini. Aminuddin Harun angkat sumpah jawatan Menteri Besar Negeri Sembilan. Juga 25,000 penduduk bantah projek tapak pelupusan sisa pepejal berhampiran kediaman. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan bagi penggal kedua petang tadi, dan istiadat itu disempurnakan di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir di Istana Besar Seri Menanti. Turut berangkat ke istiadat penyerahan watikah pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan itu ialah Tunku Ampuan Besar Tuanku Aisyah Rohani, Tengku Besar Mahmud dan Tunku Besar Seri Menanti Tunku Ali Redauddin Tuanku Mukriz. Majlis tersebut turut dihadiri Timbalan Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Muhammad Hassan, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke serta kepimpinan Barisan Kerajaan Perpaduan Negeri daripada BN dan PH. Keputusan PRN Negeri Sembilan pada Sabtu lepas menyaksikan gabungan PH dan Barisan Nasional BN berjaya membentuk kerajaan negeri selepas mendapat 31 kerusi iaitu 17 kerusi PH dan 14 kerusi BN, manakala Perikatan Nasional PN 5 kerusi. Terdahulu, Datuk Seri Aminuddin mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sikamat apabila menewaskan calon PN Ahmad Raihan Muhammad Hilal serta dua calon bebas Bujang Abu dan Muhammad Hafiz Baharudin dengan majoriti 2,662 undi. Ahli Parlimen Port Dickson itu yang merupakan penyandang kerusi Dun Sikamat selama 4 penggal sejak 2008 turut aktif dalam badan bukan kerajaan antaranya Persatuan Wadah Pencerdasan Umat Wadah dan Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Turut mengangkat sumpah hari ini Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur yang dilantik sebagai Menteri Besar Kedah bagi penggal kedua. Istiadat yang diadakan di Balai Menghadap Besar Istana Anak Bukit Alustar Kedah pagi tadi disempurnakan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah. Pada pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Kedah yang ke-15 Sabtu lalu, Datuk Seri Muhammad Sanusi memenangi kerusi Dewan Negeri Januari selepas meraih 21,823 undi sekaligus menewaskan calon Barisan Nasional BN Datuk Muhammad Hizri Abu Kasim dengan majoriti 16,050 undi. Perikatan Nasional Kedah kekal mentadbir negeri itu selepas memenangi 33 daripada keseluruhan 36 kerusi DUN yang dipertandingkan. Sebelum ini, beliau adalah Menteri Besar Kedah ke-14 yang dilantik dan mengangkat sumpah jawatan itu pada 17 Mei 2020 selepas mendapat sokongan majoriti ADUN ketika itu. Pesawat Malaysia Airlines MH122 yang berlepas ke Kuala Lumpur dari lapangan terbang terbangsa Sydney, Australia terpaksa berpatah balik berikutan terdapat gangguan daripada penumpang di dalam pesawat. Malaysia Airlines dalam kenyataan hari ini memaklumkan keputusan itu dibuat demi keselamatan dan keselesaan anak kapal dan penumpang. Terdahulu pesawat itu berlepas dari Sydney pada 1.40 tengah hari dan mendarat semula pada 3.47 petang. Dan insiden yang mendapat liputan media antarabangsa itu tular di laman X di mana kru penerbangan dilihat cuba menenangkan seorang lelaki yang menjerit kepada penumpang lain. Sementara itu, Polis Persekutuan Australia menerusi media sosial memaklumkan pihaknya sedang bertindak terhadap kejadian kecemasan itu di lapangan terbang antarabangsa Sydney dan kemas kini akan dikeluarkan pada masa yang sesuai. Lebih 25,000 penduduk gugusan Felda Lok Heng, Felda Wahar dan Tanjung Sedili di Kota Tinggi Johor membantah projek pembinaan tapak pelupusan sisa pepejal sanitari baru di kawasan Felda terbabit dan mereka bimbang jika projek itu diteruskan ia akan mencetuskan pencemaran air dan bau untuk jangka masa panjang. Memandangkan tapak berkenaan
amat berdekatan dengan kediaman penduduk. Projek tapak pelepusan sampah yang berkeluasan 180 hektar itu hanya terletak kira-kira 1 kilometer dari kawasan rumah dan ia bakal mengundang ketidakselesaan penduduk dengan risiko pencemaran bau serta gangguan lalat. Kalau kita tengok di depan kita ni pun ada untuk saliran yang dia akan pergi kepada loji. Dan kalau kita tengok jangka masa panjang lah, kesan dia, implikasi dia bau, mana lalat apa semua dengan mana kita akan jadi tak selesa. Jarak 1 kilometer ni kalau kita rentas antara kawasan kita duduk ni 1 kilometer saja daripada kampung. Jadi tak jauh. Paling dekat adalah tanah generasi dan kesan dia besok kita tak nampak sehari dua. Dan mungkin makan setahun 2 tahun dia akan jadi lagi besar, lagi besar, lagi besar. Lebih membimbangkan, tapak pelepusan itu juga terletak berhampiran tali air yang mengalir ke Sungai Sedili Kecil di mana Sungai Terbabit menjadi punca air kepada lebih 30,000 penduduk. Kalau ada kononnya majulah benda tu, kenapa tak buat tempat yang sedia ada? Kenapa perlu buat tempat baru? Sedangkan kawasan ini telah didiami penduduk lebih 30 tahun. Yang saya takut sangat pencemaran air. Ianya memang jauh daripada gugusan Wahar, tapi air yang mengalir sungai yang sama. Isu itu turut mendapat perhatian Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Johor Lama Nurlizah Noh. Beliau menjelaskan tiada perbincangan dibuat antara Majlis Daerah Kota Tinggi MDKT bersama pihaknya berhubung rancangan pembinaan tapak pelepusan Terbabit. Saya konsisten untuk bersama dengan masyarakat di Felda Loh Heng ini turut membantah dan sekiranya pihak berwajib ingin meneruskan projek ini, saya harap pihak berwajib, pihak yang bertanggungjawab itu harus mengadakan sesi dialog town hall bersama dengan penduduk di sini, bersama dengan kepimpinan di sini dan menjelaskan kenapa projek ini perlu diteruskan. Tambah beliau, projek berkenaan pernah dibatalkan atas desakan masyarakat kampung sebelum ini. Pekerja kontrak yang membuang sampah di pesisir pantai di Bandaraya Johor Bahru sebagaimana tular di media sosial telah ditamatkan perkhidmatannya serta-merta. Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB berkata notis amaran kepada kontraktor terlibat juga telah dikeluarkan bagi memastikan perkara tersebut tidak berulang. MBJB juga telah meminta kontraktor itu menandatangani surat aku janji bagi memastikan perkara itu tidak berulang selain mengarahkan kerja-kerja pembersihan dilaksanakan semula di kawasan Terbabit. Terdahulu tular rakaman video menunjukkan seorang pekerja kontrak membuang sampah pukal di pesisir pantai berhadapan Hospital Sultanah Aminah HSA sebelum MBJB mengesan pelaku dan kontraktor berkaitan. Masih di Johor, Kerajaan Negeri melalui Jabatan Agama Islam Negeri Johor meluluskan kenaikan pangkat guru sekolah agama negeri mengikut time-based berasaskan kecemerlangan yang telah ditambah baik dan dicepatkan tempohnya. Dan Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Khalid berkata langkah itu adalah satu keperluan bagi memastikan kebajikan 998 guru-guru sekolah agama dan sekaligus mengelakkan perpindahan guru ke Kementerian Pelajaran Malaysia. Muhammad Farid turut mengumumkan 631 jawatan baru yang dibuka kepada guru agama pada tahun ini melibatkan perjawatan tetap sebanyak 300 orang. Ia akan melalui proses pemilihan yang dilaksanakan oleh SPAJ yang telah bermula bulan lalu. Jelas beliau usaha ini telah disambut baik oleh guru-guru, malah penambahbaikan dalam sistem kenaikan pangkat ini memberikan suntikan semangat kepada mereka dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada lebih 186,000 murid di seluruh negeri Johor. Inisiatif Kerajaan Negeri Johor dalam sektor pendidikan agama Islam turut memfokuskan perkhidmatan tandas seluruh sekolah agama dalam negeri Johor di mana dana RM345,000 telah diperuntukkan bagi memastikan keseluruhan tandas di setiap sekolah adalah selamat untuk digunakan.
Warga pendidik memainkan peranan penting bagi memupuk semangat perpaduan dalam kalangan generasi muda. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menegaskan bahawa guru adalah ejen dalam usaha menerapkan semangat perpaduan bermula dari bangku sekolah. Memastikan bahawa agenda perpaduan ini benar-benar bermula di peringkat bawahan lagi. Dan saya ingin sentuh bahawa guru adalah ejen perpaduan. Ya. Sebab itu hari ini penekanan ini bukan saja kepada anak-anak murid tetapi juga peranan guru. Dan kita boleh lihat dalam segmen bicara guru sebentar tadi bagaimana guru, seorang guru menyampaikan hasrat dan impian dan tekad bagaimana perpaduan ini sepatut dilaksanakan di sekolah-sekolah. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program eksplorasi rukun negara peringkat sekolah tahun 2023 di Dewan Kompleks Seri Bintang Kuala Lumpur. Ketika ini terdapat 6,849 kelab rukun negara dan ia akan diperluaskan di semua sekolah termasuk sekolah swasta. Turut hadir pada majlis ini Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang. Sementara itu ketika ditanya berhubung permintaan Ahli Parlimen Bacok Syahir Sulaiman agar diadakan sesi debat antara beliau dan Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Jitra Dr. Haim Hilman, beliau menegaskan bahawa ketika ini adalah waktu bekerja dan bukan waktu untuk berpolitik. Kanak-kanak mangsa dera terima rawatan sebelum diserah kepada wang. Kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun yang dipercayai didera ibu dan rakannya di Pasir Gudang Jumaat lepas akan menerima rawatan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada waris atau orang yang layak dan sesuai di Kedah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri, Khairin Nisa Ismail Layas Mat On berkata, kanak-kanak itu dilihat ceria ketika bersama bapa saudara dan datuknya ketika lawatan beliau ke Hospital Sultan Ismail semalam. Sabtu lepas, Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat dilapor berkata, ibu mangsa berusia 27 tahun dan rakan perempuannya, warga asing berusia 30 tahun ditahan kerana disyaki mendera kanak-kanak itu. Dan sebelum ini tular beberapa rakaman video dan gambar menunjukkan orang awam menyerbu sebuah rumah dipercayai bagi menyelamatkan kanak-kanak yang disyaki didera oleh ibu kandung dan seorang rakannya. Seorang pensyarah wanita kerugian lebih RM500,000 selepas terpedaya dengan sindiket panggilan telefon palsu. Ketua Polis Daerah Mualim, Superintendent Muhammad Hasni Muhammad Nasir berkata mangsa berusia 38 tahun itu dikatakan menerima panggilan daripada suspek yang mendakwa dirinya pekerja syarikat penghantaran barang pada 3 Ogos lalu, kira-kira jam 12 tengah hari. Suspek mendakwa mangsa mempunyai 2 bungkusan di pejabat syarikat terbabit yang mengandungi 5 kad pengenalan, 5 pasport dan 5 kad ATM milik orang lain. Panggilan telefon terbabit kemudian kononnya disambung ke Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Perak dan Bukit Aman bagi tujuan semakan dalam peran polis. Suspek yang menyamar sebagai polis mendakwa mangsa terbabit dalam pengubahan wang haram dan pemerdagangan manusia. Mangsa kemudian diarah membuat pindahan wang kononnya bagi semakan sama ada terbabit atau tidak dalam kes itu. Muhammad Hasni berkata siasatan mendapati dari tempoh mangsa dihubungi sehingga kemarin wanita itu melakukan transaksi wang sebanyak 25 kali ke atas 16 pemilik akaun berlainan. Mangsa hanya mula menyedari ditipu selepas ditegur oleh suaminya kerana berubah sikap dan kerap memegang telefon bimbit. Mangsa juga dikatakan mahu meminjam wang daripada suaminya untuk membayar suspek dan setakat ini kerugian melibatkan RM537,659.89. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Peristiwa di Serang Sawan ketika tidur 3 tahun lalu menjadi detik hitam buat Nur Iman Kasih Az-Zahra Muhammad Haiman apabila dia tidak dapat menjalani kehidupan normal seperti remaja lain seusianya. Dan ketika ini Kasih 11 tahun hanya mampu terlantar dan bergantung sepenuhnya kepada alat bantuan pernafasan selepas disahkan mengidap penyakit jantung dan paru-paru kronik.
Kehidupan kasih ketika ini hanya mengharapkan perhatian ibunya Syahmiza Yaakob 41 tahun yang juga merupakan ibu tunggal. Syahmiza yang menetap di Kampung Kurnia, Kuantan berkata selepas diserang sawan, anak bongsunya itu pernah ditidurkan selama 2 minggu sebelum doktor mengesahkan Kasih tidak akan kembali normal. Memandangkan Kasih memerlukan bantuan alat pernafasan sepanjang masa, kos yang diperlukan tentunya tinggi sehingga menelan belanja lebih RM1,000 sebulan. Ketika ini Syahmiza hanya bergantung kepada bantuan bulanan RM500 daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan RM500 daripada Pusat Zakat Pahang. Lebih sukar, keluarga ini juga berdepan dengan tunggakan bil elektrik mencecah hampir RM12,000. Saya tak nak lebih pun. Dia cukup untuk semua keperluan dia tu saya dapat penuhi setiap bulan. Dapat pergi temu janji dia macam biasa, semua tu je cukup lah untuk saya. Saya tak minta mewah ke, lebih-lebih pun saya tak minta. Yang tu je saya nak. Saya memang nak bekerja, bukan tak nak bekerja, tapi memang tak boleh nak tinggal dia. Sumbangan kepada keluarga ini boleh disalurkan ke akaun bank anak kepada Syahmiza, Muhammad Haizat Syahrilman Muhammad Haiman seperti tertera, atau hubungi Syahmiza Yaakob di talian 013 831 2023. TV Al-Hijrah menjalin kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia UPM bagi mengangkat martabat bidang kewartawanan dan industri penyiaran. Dan kerjasama itu pada dasarnya melibatkan perkongsian maklumat dan kajian berkaitan media dan komunikasi daripada ahli akademik selain memfokuskan kepada pembangunan kandungan di televisyen. Terdahulu, majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU itu disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namanzi Haris dan Naib Chancellor UPM Datuk Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman. Itu jaringan dua-dua ni sangat penting kerana pihak industri memerlukan graduan-graduan yang baru di dalam bidang-bidang masing-masing bagi mengisi masa depan industri, dan dalam masa yang sama pihak universiti juga memerlukan data-data yang penting, data-data semasa supaya membantu dalam proses pembelajaran dan kajian. Kerjasama itu juga dalam masa sama memberi ruang kepada pihak universiti, khususnya kepada Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi untuk menambah baik teori dan praktikal seiring dengan perkembangan industri media yang semakin mencabar. Mangsa tanah runtuh di China dan India meningkat. Angka kematian akibat kejadian tanah runtuh di utara China meningkat kepada 21 nyawa. 6 mangsa dilaporkan hilang manakala hampir 1,000 penduduk terpaksa dipindahkan. Angka kematian itu meningkat drastik daripada 4 nyawa yang diumumkan semalam. Pihak berkuasa percaya jumlah kematian mungkin bertambah. Jumaat lalu banjir kilat di kawasan pergunungan selatan Xi'an mengakibatkan tanah runtuh yang memusnahkan 2 buah kediaman, merosakkan jalan raya dan jambatan selain mengakibatkan bekalan elektrik terputus. Ratusan anggota tentera dan bomba ditugaskan di lokasi bencana bagi misi mencari dan menyelamat yang sehingga kini masih diteruskan. Letusan gunung berapi Etna di Sicily, Itali memaksa puluhan penerbangan dibatalkan atau dilencongkan, dan ia setelah lapangan terbang di pusat pelancongan popular itu ditutup atas faktor keselamatan. Letusan menyebabkan bahagian timur pulau berkenaan dilitupi debu vulkanik. Keadaan itu membahayakan penerbangan. Menurut pihak berkuasa, penutupan lapangan terbang Catania yang mengendalikan 200 buah penerbangan sehari itu terpaksa dilaksanakan walaupun ia menjejaskan ribuan penumpang. Dengan ketinggian 3,324 meter, Gunung Etna adalah gunung berapi aktif tertinggi di Eropah. Ia kerap meletus sejak 500,000 tahun lalu.
Bendera Indonesia gergasi diarak di jalan-jalan utama Kota Bogor dan ia sempena sambutan kemerdekaan negara itu yang disambut bulan ini. Bendera merah putih sepanjang 100 meter ini diarak melintasi Jalan Juanda, Jalan Suria Kencana dan Jalan Siliwangi oleh ratusan anggota pasukan beruniform. Ia sebahagian daripada Festival Merah Putih yang disambut sempena Bulan Kemerdekaan setiap tahun di Bogor. Acara turut dimeriahkan dengan persembahan pancaragam dan perarakan pakaian tradisional. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyifatkan acara tradisi ini mampu meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan rakyat pelbagai peringkat umur dengan cara yang kreatif. Indonesia yang pernah dijajah Belanda bakal menyambut ulang tahun hari kemerdekaannya yang ke-78 Khamis ini. Di India pula, tanah runtuh akibat hujan lebat berterusan mengorbankan sekurang-kurangnya 24 nyawa setakat ini, manakala puluhan lagi mangsa masih hilang. Wilayah Himachal Pradesh dan Uttarakhand yang dilanda hujan lebat tanpa henti sejak beberapa hari lalu menyaksikan kejadian banjir dan tanah runtuh yang menghanyutkan kenderaan, meranapkan bangunan dan meruntuhkan jambatan. Menurut pihak berkuasa di Himachal Pradesh sahaja, 16 nyawa terkorban dalam masa 24 jam. Ia termasuk 9 mangsa kuil runtuh di Shimla. Sebagai langkah keselamatan, pihak berkuasa mengarahkan orang ramai menjauhi kawasan sungai dan tidak meninggalkan kediaman masing-masing. Banjir dan tanah runtuh adalah kejadian biasa setiap kali musim monsun di India. Bagaimanapun, perubahan iklim telah menyebabkan bencana itu lebih kerap dan berbahaya. Ini pula perkembangan tragedi kebakaran hutan di Hawaii, Amerika Syarikat dan angka kematian akibat bencana itu kini mencecah 100 nyawa. Dan angka korban yang begitu tinggi itu menyemarakkan kritikan terhadap ketidakupayaan kerajaan Amerika Syarikat mengendalikan bencana itu. Malah ramai antara mangsa juga mendakwa bantuan lambat tiba. Dan ketika ini usaha menyelamat mangsa yang terperangkap dan hilang tempat tinggal giat dijalankan. Menurut pihak berkuasa tempatan, usaha mengecam identiti mangsa yang maut agak sukar. Ia berikutan kebanyakan mangsa melecur sepenuhnya. Justru pihak berkuasa menggesa ahli keluarga mangsa memberikan sampel DNA untuk membolehkan proses pengecaman dilakukan. Kebakaran pada awal pagi Rabu lalu menyaksikan pekan pantai bersejarah di Pulau Maui hampir musnah sepenuhnya. Kebakaran hutan ini adalah terburuk dalam masa 1 abad. Sebelum kita berpisah, kita bawakan kembali laporan kerjasama UPM dan TV Al-Hijrah tadi. Ya, TV Al-Hijrah menjalin kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia UPM bagi mengangkat martabat bidang kewartawanan dan industri penyiaran. Dan kerjasama itu pada dasarnya melibatkan perkongsian maklumat dan kajian berkaitan media dan komunikasi daripada ahli akademik selain memfokuskan kepada pembangunan kandungan di televisyen. Terdahulu, majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU itu disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namanzi Haris dan Naib Chancellor UPM Datuk Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman. Itu jaringan dua-dua ini sangat penting kerana pihak industri memerlukan graduan-graduan yang baru di dalam bidang-bidang masing-masing bagi mengisi masa depan industri, dan dalam masa yang sama pihak universiti juga memerlukan data-data yang penting, data-data semasa supaya membantu dalam proses pembelajaran dan kajian. Kerjasama itu juga dalam masa sama memberi ruang kepada pihak universiti, khususnya kepada Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi untuk menambah baik teori dan praktikal seiring dengan perkembangan industri media yang semakin mencabar. Dan ia juga memberi ruang kepada staf-staf untuk dalam meningkatkan kemahiran dan pendedahan dalam bidang media broadcasting. Dan insyaAllah saya berharap kerjasama ini dapat direalisasikan dan melalui perjanjian ataupun MOU ini. Menerusi MOU itu, pelbagai perancangan akan dirangka bagi melahirkan graduan komunikasi yang bermutu selain menghasilkan kandungan media yang kekal relevan.
Dengan itu sekian untuk malam ini. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan rumah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.